Laluan Wildcats untuk ke final musim ini lebih berliku kerana selaku pasukan di tangga kedua Liga, Selangor Angels menanti di separuh akhir. Wildcats sedar mereka perlu sedia berdepan sebarang perubahan strategi yang bakal dipertaruhkan Angels selepas pertemuan di pusingan round robin memihak Wildcats malah tidak akan pandang mudah pertemuan kedua mereka musim ini. Pemain Wildcats Yo Pek Jean juga sempat berkongsi strategi pasukannya yang fokus memantapkan taktikal menuju minggu akhir NSL. Semi-final menentang Selangor Angels Sabtu ni sebab masa round robin pun kita dah pernah lawan dengan Selangor Angels, jadi mereka pun berikan saingan yang agak hebat juga. Jadi from there kita pun dah tahu sedikit sebanyak mereka punya corak permainan semua, tapi tak mustahil mereka akan ubah mereka punya tactical semualah. Jadi kita dah mulakan latihan hari ini. Kita akan practice more on pelbagai jenis tactical. Kita tak boleh pandang rendah, tapi apa yang kita tahu adalah mereka pun admit yang mereka ada kekurangan dari segi kecergasan. Jadi saya percaya coach kita akan implement fast game supaya mereka mungkin susah nak catch up dengan kita punya game lah. Okey, berbaki 2 hari menuju separuh akhir. So sekarang ini kita bersama dengan bekas pemain kebangsaan yang juga pengulas sukan NSL 2022 iaitu Fazlun Abbas. Hai, Assalamualaikum. Are you ready? Waalaikumsalam. Okey, hai Aisyah, apa khabar? Baik-baik, Alhamdulillah. Dah ready ke belum ni nak separuh akhir ni? Oh ya, memang excited sangat lah Su untuk separuh akhir dengan final ni. You pun sama Yes, memang tak sabar rasanya kan. Okey, tapi sebelum kita nak kupas lebih lanjut lagi lah. Pertemuan KL Wildcats dan Selangor Angels ni kita boleh label sebagai aksi tumpuan lah untuk separuh akhir. Berdasarkan aksi terakhir Angels yang beri saingan sengit kepada Jewels. Kekuatan Angels ni kita lihat bukan sahaja pada karisma dan juga shooter baru mereka iaitu Siti Aminah, tetapi harus diingat gandingan pertahanan mereka ada Syamilia, Fira dan juga Zawani. So sejauh mana Fazlul lihat diorang ni boleh mencabar KL Wildcats pula lepas ni? Okay, actually kalau you nak tengok, saya dah panggil dia orang ni 3 serangkai tau. Okay, so kemunculan Zawani ni adalah apabila Siti Fatimah mengalami kecederaan. So dia sebenarnya bukan first seven pada awalnya kalau Su perasan ya. So apabila berlakunya kecederaan pada Siti Fatimah, so diorang punya line up first seven dah berubah. Pada awalnya Syamilia diletakkan pada goalkeeper and then WD adalah Siti Fatimah. Tetapi ditukar goalkeeper menjadi kepada Zawani dan Syamilia pergi ke WD kalau you perasan ya. So tapi bila saya tengok ketiga-tiga combination ini menjadi, so saya rasa coach mereka mengekalkan ketiga-tiga mereka sehingga ke semi-final. Alright. So apa yang saya tengok ketiga-tiga gandingan ini mereka melakukan sesuatu yang di luar jangkaan. Contohnya mereka sentiasa memberikan tekanan demi tekanan terutamanya di bahagian center court sebelum bola itu sampai ke gol, kawasan gol. So memang combination mereka itu memberi tekanan terutama sekali kalau kita nampak ya semasa mereka menentang Jewels. Masa first half tu kita nampak macam mana tekanannya Najwa dan juga shootersnya. So dari situ kita nampak berjayanya combination antara ketiga-tiganya tu. Memang menarik kita nak tahu apakah lagi yang boleh dilakukan oleh ketiga-tiga yang kita panggil serangkai ni ya Fazlun. Okey. Betul. Dalam perlawanan menentang Jewels tu juga kita lihat Angels ni dia berjayalah untuk kawal persaingan dengan cukup baik especially pada dua suku pertama. Tapi sayangnya konsistensi tu macam tak berapa nak nampak lepas tu pada baki dua lagi suku permainan. Jadi mungkin bagi pandangan Fazlul macam mana agaknya Angels nak elak daripada perkara sama berulang lagi untuk mereka melawan Wildcats ni? Okay, kalau kita tengok ya masa first first half, mereka memang melakukan yang terbaik. Tetapi untuk kuarter kedua, ketiga dan keempat, saya nampak defender Jewels telah melakukan strategi yang berbeza. Contohnya Gayani dan juga Syafaz. Syafaz dah tahu kelebihan karisma boleh melakukan jaringan yang jauh dan juga Siti Aminah. Tetapi untuk yang kuarter ketiga dan keempat, mereka push mereka shooter GA dengan GS Angels ke top D dan chances untuk Gayani dan juga Syafaz mendapat rebounds itu tinggi. That's why kalau you tengok kuarter ketiga dan kuarter keempat,
jurang mereka makin jauh dan jauh. Okay, itu antara mereka dengan Jewels. Tapi kalau you tengok strategi Angels akan menentang KL itu nanti, mereka haruslah melakukan training consistently. Apa yang saya lihat, mereka ni mempunyai komitmen yang sangat tinggi. Not only for netballs, mereka juga bekerja and then nak menyatukan mereka untuk training tu sangat susah. Dia compared to budak-budak remaja. Kebanyakan player-player Jewels ni, mereka ni semua sudah bekerja dan mempunyai keluarga. Dan untuk bersatu training tu sangat susah. That's why fitness level mereka tak sama level dengan KL Wildcats, sebab KL Wildcats tu semuanya budak-budak muda dan remaja, dan strategi mereka fast game. Dan compared to Angels kalau you tengok, dia only first and second half aja dia boleh menyaingi opponent dia, terutama Angels dan mungkin KL Wildcats. So untuk kuarter ketiga dan kuarter keempat, mereka memerlukan energi dan juga fitness level yang sangat tinggi untuk menyaingi KL Wildcats tu sendiri, right? Okey, jadi kita nak berikan tumpuan di sini mengenai konsistensi lah, pasukan mana yang mungkin boleh konsisten sampai ke penghujung akan dapat kelebihan lah, macam tu lah Fazlun. Betul. Alright. Kita nak beralih melihat kepada kekuatan Wildcats yang kita tahu mereka memang daripada sebelum ini pun memiliki barisan pemain yang mampu beraksi dalam pelbagai posisi. Contohnya macam Pek Shan, untuk season ni kita ada Pek Shan, Amisha dan juga Putri Tan Balkis. Mereka boleh beraksi di bahagian defend dan juga bahagian shooters. So untuk perlawanan menentang Angels ni, apakah kita akan sekali lagi disajikan dengan pertukaran line up yang ketara daripada Coach Ijan? Coach Doridan Rejab ni memang susah nak dijangka lah pemikiran dia, sebab dia punya strategi tu sentiasa di luar jangkaan. Sebab kita boleh tengok macam mana dia melentang KL Wildcats menentang Jewels. First 7 masa first quarter tu kita pun tak jangka shooters tu ada Diana dan juga Amisha, kan? So mungkin untuk melawan Angels, strategi itu akan berubah dan kita tak boleh nak jangka. Apa yang saya nak nasihatkan kepada Angels adalah kena buat homework dan juga mengenal pasti atlet-atlet yang akan bergandingan dengan mereka. So you kena buat homework macam mana video, kena check balik video-video sebelum ini bagaimana semua opponent yang akan menentang you all tu beraksi. That's why saya cakap teamwork and then team spirit, and then kita boleh buat discussion among players dan juga coach. Itu sangat penting. Right. Okey, last but not least kita nak dapatkan pandangan Fazlun. Kita tahu bahawa KL Wildcats ni dia punya reputasi memang luar biasa. Untuk season lepas mereka tak kalah langsung, tetapi untuk season ni mereka tewas sekali. So sekarang ni untuk separuh akhir, of course mereka nak comeback, mereka nak membuktikan bahawa mereka layak untuk ke final seperti reputasi yang mereka galas. Untuk menentang Angels ni, apa Fazlun nak lihat improvement yang dilakukan oleh pasukan KL Wildcats? Sebenarnya saya dah yakin dengan KL Wildcats punya line up. Apa saja Kak Ijaz akan letak, first 7 mereka akan deliver very well. Nasihat saya adalah main macam biasa. Main macam biasa dan saya tahu yang masing-masing akan melakukan yang terbaik. Cuma satu, strategi daripada coach tu sangat penting. Kena dengar dan juga patuh dengan arahan coach. Kedua, jangan melakukan silly mistake. Okay, silly mistake tu yang akan membuatkan bola itu akan berbalik-balik pada opponent. Okay, silly mistake tu contoh macam passes, breaking in, footwork. Lepas tu footwork, yes, betul. So benda-benda tu kalau boleh kurangkan, okay. So bila bola itu akan berbalik pada opponent, itu membuatkan kita rugi bola. Itu je. Yang nasihat saya, main macam biasa. Sebab saya tahu persembahan mereka macam mana daripada awal hingga ke akhir, kan. So that's all. All the best for most of you guys. Betul, kita akan rasa macam agak pelik apabila KL tidak beraksi seperti KL, Fazlun. Betul, sebab kita tahu performa mereka. Nak mengekalkan kejuaraan untuk tahun ini a bit challenging, tapi just play your game, tu je. Okey, baik, terima kasih Fazlun. Kita jumpa di stadium. Okey, Assalamualaikum.